Saya yang lelaki ni dengan anak-anak yang lelaki tolong ke depan lagi. Sebab seboleh mungkin saya nak rapat dengan yang perempuan tu. Dia jauh sangat dengan saya ni. Sebab saya kena bergerak dengan yang saya kena bergerak nanti sampai ke belakang tu. So terutama anak-anak tahun 6, ustaz nak awak depan ustaz sini. Anak-anak tahun 6. Awak datang depan ustaz sebab ustaz akan bengkelkan awak malam ni depan mak ayah awak semua. Anak-anak tahun 6 penuh kat depan sini. Yang kelumpang ramai-ramai tu. Yang perempuan depan mak awak. Yang perempuan depan mak kamu masing-masing. Kawasan depan ni. Okey. Alright, bagus. Gerak cepat-cepat. Ni nanti lewat awak habis nanti ni. Macam itu, bagus. Cepat sikit bergerak. Alright, anak-anak perempuan ke depan lagi. Betul-betul belakang ayah awak yang lelaki ni. Depan lagi. Sebab ustaz nak bercakap dengan awak kejap lagi. Dekat situ. Yang ibu-ibu juga boleh ke depan sebab nak bagi lebih fokus dengan saya. Alright, bagus. Macam itu duduk. Yang perempuan nak ke depan lagi. Saya akan communicate dengan ayah ibu juga. So kalau ibu jauh sangat, saya tak mampu nak bercakap nanti. Saya akan bertanya juga dengan ayah ibu sekejap lagi. Okey, bagus. Alright, anak-anak, pandang ustaz semua. Ayah ibu, anak-anak, terutama anak-anak, ustaz minta masa kurang lebih sejam je dengan awak. Sejam sahaja, tak nak ambil lebih. Harap dengan sejam ni habis. Dengan syarat fokus pada ustaz. Alright, duduk tegak-tegak. Yang adik-adik awak di luar tu biar je. Yang kecil-kecil main-main tu tak apa. Awak yang tahun 6 duduk dengan ustaz cerita pada malam ni. Alright, untuk semua sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar anak-anak semua? Mak ayah, Assalamualaikum. Lahan suara ayah letih kot solat hajat kot. Assalamualaikum. Bagi salam ke ayah awak lah. Mak ayah mudah-mudahan sihat. Anak-anak, kita bagi tepukan gemuruh kepada ayah ibu yang hadir pada hari ini. Tahniah mak ayah. Special. Siapa yang mak ayah dia datang kat tangan? Ibu ayah dia datang kat tangan? Alright, turun tangan. Yang tak datang tak nak tanya. Alright. Ibu ayah, anak-anak, kita bagi tepukan kepada semua guru SK Taman Bukit Subang yang menganjurkan program yang begitu baik. Dan juga kita bagi tepukan kepada PIBG SK Taman Bukit Subang. Terima kasih banyak PIBG. Ayah, ibu, guru-guru, anak-anak yang paling istimewa. Ni anak-anak syurga kita. Bagi tepukan gemuruh kepada anak-anak syurga kita. Tok dirawat anak-anak. Tepuk semangat sikit. Alright, terima kasih. Sampai habis ni tepuk je kita-kita. Tak ada apa pun. Lepas tu habis program. Ya tak? Ayah, ibu semua, saya perkenalkan nama saya Bakhtar Fitri Abdul Hamid. Saya rumah di Kajang. Saya ingat saya dah datang tahun lepas, saya datang juga ke sini rasanya lah. Tahun lepas ke tahun lepas, tak ingat lah. Okay. Dan saya pernah buat program untuk anak tuan-tuan, camp kat luar. Saya lupalah camp kat mana, tapi dia pernah bawa dia orang keluar. Saya tak ingat lah masa bila. Okay, ayah ibu. Satunya, anak-anak, ustaz akan banyak juga bercakap dengan ayah ibu berkaitan dengan ibu bapa ni lah kan. Tapi ustaz minta awak dengan elok boleh? Yelah, sebab awak besok pun nak jadi mak ayah juga kan? Betul. Oh, betul. Ya, PSR pun tak lepas lagi ya. Tapi betul kan, nak kahwin tak nanti? Nak ada anak tak? Bagus, cita-cita biar besar, faham? Walaupun UPSR tak habis lagi. Ustaz akan banyak borak dengan mak ayah. Tapi jangan risau. Awak dengar baik-baik, ada hadiah untuk awak. Cumanya ialah sebab speaker ni dia berdengung sikit. Saya harap yang ibu-ibu di belakang boleh dengar. Okey tak dengar suara saya? Cik tak okey ke? Alright, terima kasih banyak. Sebab saya nak elakkan daripada gangguan-gangguan. Cuma anak-anak kecil tu biar aja. Saya tak ada masalah kalau budak kecil. Yang saya masalah kalau orang tua main-main, saya masalah lah. Setakat budak-budak berlari tak apa. Awak tahun 6 berlari siap awak. Botol-botol tu jangan main-main. Okey, letak je botol tu. Sebab jangan ganggu tau, Ustaz ada masa sejam je. Kalau habis kita lambatlah awak balik nanti. Okey, Ustaz cadang pukul 10.30 dah boleh habis. Tu paling cepat dah tu. Ibu ayah,
nama saya Bakhtar Fitri Abdul Hamid. Saya asal Kajang. Asal Hulu Langat, Dusun Tu Hulu Langat, Selangor. Duduk kat Kajang sekarang. Ibu ayah, saya minta maaf banyak-banyak. Saya tak pandai nak saya tak pandai nak mengajar. Saya bukan nak mengajar. Saya tak pandai pun. Saya tak mampu nak bandingkan pengalaman saya dengan pengalaman tuan-tuan. Pengalaman tuan-tuan lagi hebat. Saya tanya ibu ayah ada tak anak sekolah menengah? Angkat tangan. Anak sekolah menengah. Pak, ramai anak sekolah menengah. Anak yang dah kahwin, angkat tangan. Ada anak yang dah kahwin? Oh, tak ada lagi. Anak kau dah kahwin dah? Kau sedar tak sedar kau ni? Dia relax je kat tangan gitu ha. Orang tanya mak ayah ada anak tak kahwin, dia pula nak angkat tangan. Dia macam je. Ibu ayah, saya tak mampu nak mengajar, tak mampu. Saya cuma nak share pengalaman. Dalam setahun, sekurang-kurangnya saya akan habiskan masa dengan anak-anak sekolah rendah, sekolah menengah, budak IPT. Dalam 20,000 ke 30,000 orang saya akan habiskan masa dengan dia orang sepanjang tahun. Dekat situlah saya dapat kisah anak-anak tuan-tuan perempuan. Tengok anak gini pun dah nampak dah ni muka macam mana ibu. Dalam ramai-ramai ni ada ayah ibu yang dah join pun grup usrah saya. Dekat situ saya updatekan berkaitan dengan parenting. Itu saya dapat pengalaman dari situlah. Dalam Facebook saya nama saya Bakhtar Fitri Abdul Hamid. Dekat situlah saya dapat ilmu daripada tuan-tuan perempuan yang share pengalaman. Termasuk share cerita anak-anak. Yang latest ni sangat luar biasa cerita anak kita. Okay, saya akan cerita kejap lagi dengan mak ayah. Termasuk kes terkini anak-anak kita pada hari ini. Okay. Kemudian saya nak share dengan ibu ayah berkaitan dengan ilmu yang saya belajar. Antaranya ilmu psikologi saya belajar. Saya nak share dengan tuan-tuan perempuan. Dalam masa 1 jam ini ada benda yang saya nak tunjukkan pada tuan-tuan perempuan. Apa yang boleh kita buat dengan anak kita dalam masa 10 hari sebelum UPSR. Ada beberapa perkara yang sangat penting. Sikit sebanyak berkaitan dengan saya. Anak saya yang sulung kecil lagi. Saya ni nak kata tua taklah tua sangat, nak kata muda tak muda sangat. Tapi agak-agak adik, agak-agak anak umur start berapa tahun? 20 berapa? 27. Woi, muda betul kau bagi umur aku Terima kasih banyaklah. Umur awak berapa? Umur saya agak-agak berapa? Itu jawab tak cerdik tu. Ya cerdik sikit jawab. 29. Bagus. 35. Bagus. Kalau aku tanya semua orang sampai umur 100 tahun kau bagi nama umur aku dia. Saya lagi 2 tahun nak sampai umur 40. Muda lagi lah kot. Umur saya bawah 40 lagi. Anak saya yang sulung baru darjah 4. Anak saya lelaki sulung, kuat main bola. Baru je semalam habis main bola semalam. Lepas tu pula ada orang duk offer untuk main kelab-kelab kan. Saya kata tengok dah dulu sebab fokus saya bukan kat bola tu sebenarnya saya kata. Tapi dia suka bola sebab saya suka main bola tu jelah. Okey, anak nombor 2 saya umur 7 tahun perempuan. Ingat anak nombor 2 ustaz perempuan 7 tahun. So ustaz datang ke sekolah ni untuk mencari menantu ni. So lelaki duduk elok-elok. Ustaz nak cari menantu sopan-sopan duduk. Ustaz nak cari budak Taman Bukit Subang ni untuk jadi menantu ustaz. Kopiah pakai elok songkok. Yang tak pakai songkok tak boleh. Pakai bagus. Alright. Saya nak share dengan tuan perempuan itu je lah. Tak boleh nak ngajar sebab tuan-tuan lagi hebat. Cuma dalam masa 1 jam ada 2 perkara yang penting saya nak cerita pada tuan perempuan. Baik anak-anak, fokus pada ustaz sekejap Ustaz nak cakap dengan mak ayah. Alright. Saya nak bermula dengan ayah dan ibu berkaitan dengan impian ayah ibu terhadap anak-anak. Apakah impian ayah dan ibu kepada anak-anak? Saya akan tanya ibu, saya akan tanya ayah. So ibu ready je lah. Saya akan ambil ibu yang terdekat dengan saya. Tapi kalau kamera ni ikut saya sekali, kita jangan jauh lah Boleh tak ada masalah juga Kita jangan jauh nanti. Alright. Mak ayah tolong fikir dalam masa 10 saat. Sebut satu je harapan pada anak-anak. Bila saya bagi pas mikrofon pada tuan-tuan perempuan, tolong sebut nama anak dan sebut harapan pada anak. Anak-anak awak diam sekejap biar mak ayah awak berfikir satu jawapan untuk awak yang sangat baik, yang terbaik untuk anak. Okey mak ayah, satu jawapan saja. Lepas ni saya akan tanya mak ayah. Saya minta tolong sharekan dengan anak kita 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Baik, saya mula soalan. Adik bagi laluan, adik bagi laluan. Yang paling dekat saya nak jumpa. Okey tuan. Waya adik. Alright. Nama tuan sebut nama anak. Nama saya Syarif, nama anak saya Syawal. Syawal. Mana Syawal? Salam Syawal. Alright. Okey, harapan pada anak. Harapan saya supaya dia buat yang terbaik dalam profesional PSA dan semoga dia
Alright, terima kasih banyak. Baik, sebut amin semua. Tepukan pada ayah Syawal. Syawal dengar ayah cakap apa? Ayah nak Syawal apa? Berjaya UPSR dan buat yang boleh buat tak? Boleh. Bagus Syawal, confident. Yakin. Kau boleh je kau Tak boleh kan siap kau nanti. Pergi dalam tuan Nak ke belakang sikit. Okey tuan, share sikit tuan. Nama saya Andri. Okey. Anak saya Amirah Adriana. Mana Amirah? Dia tak datang. Oh, Amirah tak datang. Ayahnya wakil. Okey, harapan saya sama semoga dia berjaya. Okey. UPSR dan menjadi anak yang solehah. Alright, amin. Baik, sebut amin semua. Amin. Walaupun Amirah tak datang, ayahnya datang. Bagus ayahnya. Okey. Mak. Bukan mak kan? Mak. Okey. Mak. Puan. Ibu Ibu kepada anak. Alright. Bagi laluan sikit. Okey, sebut nama anak. Assalamualaikum. Anak saya nama Nisa Misara. Ada? Dia tak datang. Tak datang juga? Tak sihat. Oh, yo, tak okey. Harapan saya supaya anak saya dapat belajar dengan baik, berjaya dalam pesta dan jadi anak yang soleh. InsyaAllah. Alright. Sebut amin semua. Amin. Datang anaknya. Okey. Sebut sikit. Depan mata je anaknya. Assalamualaikum. Nama saya Azra binti Fauzi. Anak saya Alia Farahia binti Abu Azmi. Harapan saya doakan anak saya semoga mendapat keputusan yang cemerlang dalam PSR dan PSRA dan berjaya di dunia dan akhirat, insya-Allah. Amin. Amin. Alright, terima kasih. Tepukan kepada ayah ibu kita semua. Kiranya beginilah. Kalau kita tanya semua ibu ayah, jawapannya lebih kurang sama kan? Dia nak kalau boleh anak-anaknya berjaya dunia dan juga akhirat. Anak-anak, awak dengar tak jawapan mak ayah awak tadi? Ibu ayah dia nak awak berjaya dalam UPSR dan juga berjaya dunia akhirat. Ibu ayah, saya nak fokuskan sikit. Anak-anak awak dengar tadi, antara jawapan ibu tadi, dia nak anak berjaya dunia dan juga akhirat. Bila sebut berjaya dunia, apa erti anak kita berjaya dunia? Awak tahu tak apa erti awak berjaya dunia anak-anak? Satu, UPSR awak bagus. Ya, PSRA awak bagus. Itu berjaya dunia. Habis UPSR, PSRA awak sama belajar tempat yang bagus. Kemudian masuk universiti. Awak bekerja. Awak dapat keluarga yang baik. Awak bantu pula mak ayah. Awak bermanfaat pula pada masyarakat, pada agama. Itu yang mak ayah nak awak berjaya dunia. Anak-anak perempuan lelaki faham tak? Apa pula mak ayah kata tadi? Saya kalau boleh nak anak saya berjaya akhirat. Ayah ibu cuba faham betul-betul termasuk saya. Bila kita minta kepada Allah, ya Allah supaya anakku berjaya akhirat. Apa maksud awak berjaya akhirat anak-anak? Berjaya akhirat tu maksudnya apa? Masuk mana? Ya, ayah minta, mak minta kita masuk syurga. Ibu ayah kena sedar yang kita minta supaya anak masuk ke syurga. Bukan setakat anak masuk ke syurga. Inilah anak yang akan pimpin tangan mak ayah juga masuk ke syurga. Mak ayah harapkan awak anak-anak. Mak ayah kamu harapkan kamu untuk kamu memberi syafaat. Kamu akan pimpin tangan mak bapak kamu. Bukan orang lain tahu. Walaupun awak ada adik-beradik yang lain, tapi pada bahu awak semua, lelaki perempuan. Sebab itu yang mak ayah awak minta tadi, dia nak awak berjaya akhirat. Ibu ayah, bila kita minta benda yang besar kepada Allah Ta'ala, kita kena ingat betul-betul, kerja kita juga kena besar. Jangan minta benda yang besar tapi kerjanya kecil-kecil. Kenapa kita kena sebut dan kena buat benda yang besar? Benda besar ni ibu ayah, kita tengok bagaimana yang Nabi buat dengan anak Nabi, cucu Nabi. Tengok bagaimana Nabi buat kepada sahabat Nabi. Dia nak nampak begitu saja. Tuan-tuan, saya ambil satu kisah sahabat Nabi. Anak-anak pernah dengar tak nama sahabat Nabi? Abdul Rahman bin Auf. Ibu ayah saya cerita sikit je dalam masa 1 minit cerita Abdul Rahman bin Auf. 1-2 minit.
Dia antara 10 sahabat Nabi yang Nabi jamin masuk ke syurga. Dijamin masuk syurga. Kenapa Nabi jamin dia masuk syurga? Antara kehebatan Abdul Rahman bin Auf, dia orang yang sangat-sangat kaya. Kekayaan luar biasa. Saya tak nak cerita berapa banyak duit dia ada. Saya nak cerita berapa banyak duit yang dia sumbang untuk agama. Sampai Nabi meletakkan, memberi jaminan antara 10 sahabat Nabi dijamin masuk syurga. Saya ambil satu kisah saja cerita dia. Dia menderma menyumbang 400 dinar bagi setiap ahli keluarga perang Badar. 400 dinar. 1 dinar emas Malaysia sekarang berapa ringgit harganya? Kurang lebih 700 ringgit. 1 dinar emas 700 ringgit. Dia bagi 400 dinar kali dengan 700 ringgit, 280 ribu ringgit untuk satu keluarga ahli perang Badar. Ahli perang Badar ada berapa orang anak-anak? Pernah dengar cerita perang Badar kan? Ada berapa ramai? Bagus, 313. Bagus awak ni. Mudah-mudahan exam awak berjaya insya-Allah. Amin. Siapa nama? Siapa nama? Siapa nama? Hamzah. Hamzah Syamil, kita doakan Hamzah Syamil insya-Allah. Amin, berjaya PSR ni. Dia bantu saya bagi jawapan 313 kali dengan 280 ribu. Kalau ikut nilaian sekarang, dia menyumbang sebanyak 87 juta untuk keluarga perang Badar. Nilaian sekarang tuan-tuan. Oleh sebab itu, dia memberi lebih untuk agama, dia dapat manfaatnya lebih. Allah mengajar kepada kita, sama juga engkau bagi lebih kepada anak engkau, Allah bagi lebih kepada diri engkau. Sama sahaja. Itu sebab sahabat Nabi bila dengar ayat Al-Quran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, tidak tercapai kemuncak kebaikan. Kebaikan al-khair, tapi dalam ayat Allah Taala menyebut albir. Albir lebih lagi hebat. Apa sahabat kena buat? Dia kena bagi benda yang paling dia sayang. Sahabat bagi harta yang paling dia sayang. Tuan-tuan, kenapa dia boleh bagi banyak? Sebab dia dapat banyak. Tapi dia bukan penyimpan harta. Dia bukan pengumpul harta. Dia dapat, dia balikkan kepada agama. Nilaian hartanya lebih kaya daripada orang pada hari ini, tuan-tuan. Itu buat satu kisah. Belum lagi kisah menyumbang dalam perang. 1,500 ekor unta disumbang dalam perang. 500 ekor kuda disumbang dalam perang. Dia menyumbang banyak makanan kepada orang-orang di Madinah. Terlampau banyak. Saya nak sebut pada ayah ibu, makin banyak kita bersama dengan anak, makin banyak manfaatnya. Seperti yang diterima oleh sahabat Nabi SAW. Cukup saja percaya. Ayah ibu, anak-anak semua. Itu tadi kita sebut berkaitan dengan impian. Anak-anak, ayah ibu, saya nak tanya juga kepada pihak sekolah, target lulus UPSR berapa peratus? Kalau cikgu boleh bagi sikit dia punya anggaran, target lulus UPSR. Cikgu tahu, mungkin tahu kot. Awak tahu tak target lulus sekolah awak berapa peratus? Berapa peratus? Adik takkan semuanya lulus semua. 95%. Wah, dahsyat. Tahun lepas result berapa peratus keseluruhan lulus? Tahu tak? Tahu cikgu? Tak. Oh, bukan cikgu. Oh, bukan cikgu Aisyah. Ni andaian saya ya. Kita letak tahun ini peratus lulus 90%, kita letakkanlah. Saya tak tahu berapa yang tahun lepas punya result lulus peratus. Ibayah tahu tak? Rasanya pada awal tahun, kalau ingat awal tahun hari itu, dalam bulan 1, bulan 2, datang sekolah kan ada penetapan target kan? Dia panggil mak ayah datang kan, ini result tahun lepas, ini result tahun ni, kita punya target. Ingat lagi tak? Dia punya ETR, expected target. Result tu ada kat situ. Ni saya punya andaian. Ayah ibu anak-anak dengar katakanlah peratus lulus tahun ini 90%. Berapa peratus? 90. Alright, ada tak yang gagal? Ada tak yang gagal? Okey, berapa peratus yang gagal? 10% yang gagal. Anak-anak, saya tanya mak ayah. Anak-anak, awak pandang mak ayah awak Ibu ayah, siapa rasa anaknya akan termasuk 10% yang gagal? Cuba angkat tangan. Anak aku tak lepas kot, habis kot, kantoi dah anak aku ni dah. Anak-anak, ada tak mak ayah awak angkat tangan untuk awak yang gagal? Ada. Nak beritahu mak ayah awak confident awak boleh lulus lah. Betul? Mak ayah awak yakin awak boleh lulus semua. Itu belum cerita yang straight A lagi, tu yang 6A. Ni cerita lulus dulu.
mak ayah awak yakin kamu semua boleh lulus. Ustaz tanya awak pula anak-anak, siapa rasa dia gagal masuk 10% yang gagal? Angkat tangan. Siapa yang nak gagal tu? Oh, tak nak gagal. Siapa pula nak masuk 90% yang lulus? Angkat tangan. Angkat tangan macam nak gagal. Turun balik, jangan balik. Cepat sikit angkat tangan tu. Sabar, belum lagi. Tak tanya lagi. Alright, ready? Alright. Siapa nak lulus? Suara semangat tu tak ada. Sebut saya semangat sikit. Alright. Sabar, belum tanya. Alright. Siapa nak lulus? Suara lelaki je ustaz dengar, yang perempuan lembik je, macam tak mandi je. Dah mandi ke belum yang perempuan? Macam tak mandi je bunyi. Lelaki dah mandi belum? Macam itulah baru betul-betul dah mandi. Perempuan dah mandi belum? Oh, marah. Tanya 2 kali marah. Alright anak-anak, ready? Alright. Ready Lu siapa nak dulu angkat tangan. Alright, siapa nak gagal? Hei. Semangat betul. Seorang kau paling kuat. Sabar. Alright, lagi sekali. Siapa nak lulus? Ibu ayah, ni semangat anak nak lulus. Tapi anak-anak awak kena ingat, nak lulus bukan semudah angkat tangan. Saya. Kalau macam tu angkat tangan je lah, ya tak? Ibu ayah, nak lulus bukan semudah angkat tangan. Ibu ayah, saya tak nak cerita apa yang sekolah buat untuk anak kita. Sekolah buat untuk anak kita 300%, 400%. Dia buat program solat hajat untuk anak kita. Kadang-kadang kita kat rumah pun tak sempat nak buat. Anak sekolah kita buat camp motivasi untuk anak kita. Kita pun tak buat camp motivasi untuk anak kat rumah pun. Memang tak sempat pun. Dan tak terfikir apalah camp aku nak buat pun. Untuk cikgu dengan anak kita 300%, malahan lebih lagi berbanding masa cikgu dengan anaknya sendiri. Tapi cikgu dengan anak kita, tuan-tuan, sah ceritalah. Dia tahulah kalau sebut nama budak seorang-seorang ni, dia tahu perangai macam mana ni. Belajar macam mana, melompat macam mana, dengar ceramah cucuk perut kawan, dia dah tahu dah budak-budak ni macam mana. Sampaikan kita pun tak kenal lagi anak kita sendiri. Kira termasuk juga saya. Melainkan kita banyak menghabiskan masa dengan anak. Baik, tak apa mak ayah. Okey. Yang penting saya minta untuk mak ayah 10 hari untuk berhadapan dengan peperiksaan. Apa yang mesti tuan-tuan buat? Ibu ayah, saya nak sebut sikit psikologi budak-budak sekarang ni yang 10 hari nak exam. Ada budak dah ready, ada budak belum ready. Ada anak kena paksa belajar, walaupun 10 hari nak exam masih kena paksa lagi. Walaupun 10 hari nak exam masih kena paksa lagi. Kenapa? Ada anak yang tak tahu cara belajar. Walaupun sekolah dah ajar macam-macam, tapi dia buka buku, dia pun tak tahu apalah aku nak buat. Dia tak tahu. Itu sebab tak boleh nak paksa budak belajar kalau dia tak tahu. Right? Ada anak-anak yang ada motivasi dalaman. Memang dia target nak lulus, memang dia target nak 6A. Budak macam ni tak susah. Kenapa tak susah? Tak payah suruh pun tak apa. Macam sembahyang, dia tahu masa waktu sembahyang. Tapi budak hari ni, jangan cakap budak-budak, kadang-kadang kita pun kadang-kadang kena juga disuruh untuk solat. Anak lagi lah. Motivasi dalaman ada, selesai. Cerita pada hari ni, kita takut tak ada motivasi dalaman. Ayah ibu, ada satu video yang sangat menarik berkaitan budak yang ada motivasi dalaman. Baik, sama-sama kita tonton video ni. Saya harap satu je, video ni boleh keluar gambarnya. Kalau tak boleh keluar, habislah. Harap-harap dia boleh keluar. Oh, insyaAllah. Tang itu insyaAllah lah kau, ya tak? Alright. View. Alright, satu cerita sebatang pokok tumbang di tengah jalan. Masing-masing menanti siapa yang akan mengalihkan batang pokok tersebut. Saya harap ayah nampak
menghalang lalu lintas. Masing-masing menanti untuk menyelesaikan masalah. Seorang menteri di India, dia lepaskan saja masalah kepada rakyatnya. Dia beredar begitu sahaja. Hujan turun dengan lebat. Masing-masing menyelamatkan diri untuk berteduh. Dan apa yang berlaku, kita lihat seterusnya. Seorang budak turunkan beg, menolak batang pokok seorang diri. Akhirnya dia telah memberi inspirasi kepada kawan-kawan yang lain untuk sama-sama menolak batang pokok ni. Lebih hebat lagi, anak kecil itu tadi telah memberi inspirasi kepada orang dewasa untuk sama-sama mengangkat batang pokok itu tadi. Dan akhirnya dapat dialihkan batang pokok tu tadi. Alright, selesai kerja. Nak tengok lama video ni buka YouTube tu banyak kat YouTube. Ibu ayah, anak-anak, nampak tak budak ni tadi anak-anak? Ada tak orang suruh dia buat kerja tu? Tak. Dia ada motivasi dalaman. Dia ada kesedaran. Tak ada siapa pun yang bagi tahu dekat dia ganjaran. Kalau kau alihkan batang pokok kau bagi kau 1000, tak ada. Tapi dengan perasaan, dengan hati dia rasa aku kena buat. Ibu ayah, bila saya tengok video ni, saya bayangkan anak saya sendiri. Anak aku ni macam mana lah, sembahyang macam mana lah. Sebab setiap kali sebelum saya berpisah dengan anak-anak saya, setiap petang malam ni, saya akan malam-malam ada program saya lah. Kalau saya kuliah maghrib gitu, kadang-kadang sebelum berpisah dengan anak, 3 benda saya akan pesan. Satu, sembahyang maghrib, dia jadi imam, adik jadi makmum. Yang kedua, baca Quran 2 muka surat sekurang-kurang. Yang ketiga, sembahyang isyak. 3 benda saya akan pesan pada anak saya. Saya harap yang bekal saya pesan pada anak setiap kali sebelum berpisah tu lekatlah dekat kepala dia. Yang penting bila saya balik nanti saya akan tanya anak saya dah sembahyang isyak belum. Biasanya dia dah sembahyang lah biasanya. Sebab isteri saya akan pastikan dia dah sembahyang. Baik anak-anak, awak tengok budak ni tadi kan, ayah ibu kalau macam ni anak senang. Dia ada motivasi dalaman. Cerita sekarang ni, kalau anak tak boleh nak buat sendiri, yang ni saya nak share dengan mak ayah semua. Kalau anak tak boleh buat sendiri benda ni, sebab semua orang bermimpikan anak lulus 90% termasuk dalam kumpulan yang lulus dalam exam. Saya nak kecilkan ni, tak tahu dah. Okey, quick lah. Alright. Bila mak ayah target anak-anak lulus, saya nak share dengan mak ayah apa perkara yang boleh kita buat dengan anak kita. Baik anak-anak, lelaki perempuan, pandang ustaz elok. Tadi awak tengok tak? Awak dah tengok kan ustaz punya nama ni kan? Alright. Sekarang ni tuan-tuan perempuan, saya nak bengkelkan anak tuan-tuan perempuan. Saya bermula dengan soalan dengan anak-anak tuan-tuan perempuan. Baik, soalan pertama ustaz untuk awak, Syawal. Alright. Nama penuh ustaz seperti mana dia dekat slide tu tadi. Dan dia semua diam, tolong diam. Oh, terlalu liung kau Syawal. Tak apa Syawal, relax. Alright, yang perempuan. Tudung warna-warni corak ni. Awak. Okey. Nama penuh ustaz. Yang lain semua diam. Siapa bercakap ustaz denda dia. Tak dapat. Punyalah handsome gambar tu tadi. Boleh tak nampak? Ibu ayah, tengok tadi pengerusi majlis sebut nama saya. Lama gambar saya kat situ tadi. Semua orang tengok. Tapi bila tanya balik, dapat tak? Ibu ayah, masa exam sama macam ni lah nanti. Dia study malam-malam ni. Tapi bila exam buka soalan, alamak lupa. Ibu ayah, kenapa dia lupa? Saya share dengan mak ayah. Yang dia tengok tu tadi, sekejap dia tengok, cuma masuk pada sensory store sahaja. Otak manusia ada 3 store. Store pertama namanya sensory store.
Sensory store bertahan selama 7 saat, lepas tu lupa. Macam dia tengok slide tu tadi. Tengok sekejap, tanya balik, lupa. Lekat sekejap, lepas tu lupa. Benda ni biasa, bukan setakat awak je anak-anak. Ayah pun sama. Ayah kita pun sama tau. Kan mak pesan, nanti pergi pasar beli 10 biji telur, 2 ekor ayam kan. Ayah bawa balik ke rumah banyak telur, dia bawa 10 ekor ayam, 2 biji telur kan. Kan bertukar tu kan. Ibu ayah, anak-anak masa exam akan jadi macam ni lah. Ni saya pun nak tunjuk pada mak ayah. Kenapa dia tak dapat, sedangkan dia baru je tengok slide ni tadi. Dia baru je tengok. Tapi kenapa tak dapat? Kenapa awak tak dapat? Anak-anak, kenapa awak tak dapat? Kan baru tengok tadi kan. Kenapa awak tak dapat? Kenapa awak tak dapat? Tak ada jawapan macam itulah. Itu jawapan dekat TV tu, dekat slide ni. Awak tak dapat sebab apa awak buat tadi? Masa Ustaz tayang tu tadi. Tak apa. Tak fokus. Awak pun tahu jawapan kan? Mak ayah, dia tak fokus, dia tak dapat. Alright anak-anak. Ustaz bagi pada awak masa 2 minit je, lelaki perempuan. Ustaz tanya awak nanti. Yang perempuan jangan bagi alasan saya tak nampak. Awak tak nampak, awak boleh ke depan. Yang penting Ustaz akan tanya awak. Ustaz bagi semua orang masa 2 minit sahaja. Mak ayah boleh tengok anak kita belajar bagaimana Tengok anak masing-masing. Ustaz bagi awak masa 2 minit. Ustaz tunjuk balik slide dalam masa 2 minit. Awak hafal. Bermula dari atas ni. Ni atas ni. Ustaz nak besarkan jugalah, tak puas hati lah kejap-kejap. Tengok sejauh mana dia boleh besar gambar ni Dah, jangan bagi banyak alasan pula. Kan kalau banyak sangat alasan tak selesai dia kerang. Bang, tarik sikit ke belakang ni bang. Alright, 2 minit semua orang kena hafal. Bagaimana awak hafal anak-anak? Dari atas sampai nombor telefon kat bawah. 2 minit bermula sekarang. Awak boleh minta tolong kawan masing-masing. 2 minit bermula sekarang. Lepas ni Ustaz akan tanya awak. Okey? Cikgu awak dah cuba dah buat yang terbaik untuk awak ni. Yang perempuan Ustaz akan tanya nanti kejap lagi. Ustaz tak benarkan ambil gambar adik oi. Awak ambil gambar, Ustaz ambil handphone awak nanti ke kau. Guna otak masing-masing. Alright, boleh tengok anak masing-masing buat kerja macam mana mak ayah. Tengok anak belajar macam mana. Dia tak sedar dia pun. Tengok siapa main-main, tengok siapa gurau ni ramai-ramai ni. Yang ramai ni awak tak dapat siap masak denda awak nanti. Hafal cepat. Siapa boleh hafal dengan baik, dengan elok, Ustaz bagi hadiah pada awak satu video sangat menarik. Nak video tak? Yang tak nampak boleh datang ke depan. Alright, 1 minit 50 saat masa berbaki. Ibu ayah tengok anak masing-masing macam mana dia belajar tu tengok. Tu yang tepi-tepi dinding tu tepi-tepi dinding tu. Awak tak dapat siap awak nanti. Ustaz tanya awak nanti. Hafal cepat. Boleh tengok yang sungguh-sungguh menghafal, yang mengingat. Mak ayah, saya minta mak ayah tengok 2 je. Satu nama saya, satu nombor telefon saya. 2 tu je. Nama saya untuk Facebook lah kalau nak tengok saya punya aktiviti kat Facebook.
Nombor telefon kalau nak masuk grup. 1 minit 40 saat masa berbaki. Alright, dah boleh minta tolong kawan awak semakkan awak punya hafalan awak. Sampai nombor telefon 'Ayah ibu untuk nak dapat anak 90% lulus, saya minta ayah ibu bagi komitmen 40% sahaja. Saya minta pada ayah ibu bantu anak-anak 40% saja komitmen. Tak nak banyak-banyak. Minta banyak-banyak kan tak boleh. Saya minta 40% je. Di mana 40% saya tunjuk pada mak ayah semua. Di mana letaknya 40% effort mak ayah untuk bantu anak-anak exam. Satu minit 20 saat. Alright. Syawal, okey Syawal. Minta tolong kawan tu tepi-tepi tu. Awak tepi sana kat dinding tu, Ustaz akan cari awak nanti. Ni dekat grup ramai-ramai ni Ustaz akan tanya awak nanti. So jangan main-main. Tuan-tuan tengok anak masing-masing. Masa 1 minit 10 saat. Enam puluh saat. 60 saat. Empat puluh 45 saat. Tuan-tuan boleh tengok anak masing-masing macam mana dia belajar tu. Dia kena sabar sikit dengan anak ni. Okey. Semalam dekat satu sekolah dekat Panai Indah tu ada seorang budak perempuan, dia baca laju je. Saya nak tengok Taman Bukit Subang budaknya macam mana. Alright, 30 saat. Cepat minta tolong kawan awak bantu. Checkkan awak punya hafalan awak. Website tu hafal www.nadiailmu12sport.com. Lima belas saat. 15 saat. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Alright. Pandang Ustaz semua. Mak ayah, seulang balik pada mak ayah. Untuk cikgu dia akan buat kerja 300%. Saya minta mak ayah 40% je. Sebab mak ayah sibuk sangat kan. Dapat 40% untuk anak 10 hari untuk exam cukup dah. Di mana letaknya 40%? Saya tunjuk pada mak ayah. Alright. Bermula dengan Syawal. Soalan yang sama Syawal. Nama penuh Ustaz. Alright, tepukan untuk Syawal. Bagus. Tambah lagi kau salam dia. Nama Ustaz. Bawah nama Ustaz. Sabarlah dulu orang nak tanya orang lain. Dia sibuk je. Alright, awak. Alright. Lepas nama Ustaz. Perendik utama. Nadia Ilmu. Alright, tepukan untuk kawan kita. Siapa nama? Muhammad Hafizuddin. Bagus. Perempuan. Yang tudung warna-warni tadi tu. Nama Ustaz Bahtiar Fitri. Kemudian perunding utama Nadia Ilmu Training Management. Betul?
Kemudian yang lain semua diam. Bang. Bangun. Tak dengar. Ustaz tak apa dengar. Alright. Dek, bangun cepat. Alright. Sebelum Jabatan Malaysia Selangor, tolong diam biar dia jawab. Bagi dia masa sikit. Dapat? Okey, duduk. Mayah, tolong tengok Ada anak sekali tengok dapat. Ada anak sekali tengok tak dapat. Ini anak kita. Kenal anak masing-masing ya. Ada anak kita sekali baca dapat. Ada anak kita kena 2 kali 3 kali baca. Ustaz tayang kali kedua Ustaz tayang kali kedua slide ni. Masa cuma 30 saat je. Ustaz tayang kali kedua slide ni. Kakak tudung warna-warni. Siapa nama awak? Zawani. Wani, alright, Wani. Awak tengok balik dekat mana awak lemah tadi tu. 30 saat awak tengok anak-anak. 30 saat tengok balik elok. Awak tadi fail kat sini Wani. Alright, 25 saat. Abang tepi TV sana ready. 20 saat. Lima belas saat. 3, 2, 1. Alright, abang baju pink. Alright, nama penuh Ustaz. Bukan awak pink juga Sorry. Yang belakang sana, belakang. Lepas ni awak Okey. Alright, tepukan tu kawan kita. Bagus. Nombor telefon hafal. Alright, sebelah. Lepas nama saya, baca Hafizah Abdul Hamid. Kuat-kuat sikit sebut. Perunding utama, sambung sebelah. Kemudian belum lagi. Lepas perunding utama, bangun. Tak, sebelah. Dan dia ilmu. Sabar. Bagi dia masa sikit. Dan dia ilmu. Alright, tepukan untuk kawan kita. Bagus. Perempuan. Awak adik. Wani. Kemudian dilatih utama. Jabatan. Pelajaran. Alright, tepukan untuk Wani. Bagus Wani. Sebelah kanan, sebelah kiri Wani. Awak kakak. Kemudian alright, tepukan untuk anak kita. Bagus. Sebelah kanan Wani. Awak lah, siapa lagi? Alright. Kemudian bangun. Awak okey. Yang lain semua tolong bagi perhatian. Bagi dia masa. Adik bangun dek. Jangan tanya orang berdosa. Alright, kemudian alright, baju merah. Saya TV dan radio. Baik, duduk. Terima kasih. Tepukan untuk anak kita. Sebelah. Alright, dengar dia jawab Lagi bawah dia. Alright, tepukan untuk anak kita. Bagus. Okey, awak. Website www. Alright, tepukan untuk anak kita. Bagus. Last nombor telefon. Oh, yang itu je kau hafal. Baik, turun tangan. Baju merah. Alright. Siapa nama? Zaim Naufal. Oh, Saif. Alright, Saif Naufal. Alright. Okey.
Alright, tepukan untuk Syahir Naufal. Terima kasih. Mak Ayah. Anak-anak, Ustaz tanya awak balik. Kenapa kali pertama awak tengok awak tak hafal kan? Kemudian awak tengok kali kedua dalam masa 2 minit tambah 30 saat baru awak dapat. Kenapa awak dapat? Apa yang awak buat tadi masa awak baca? Yes, fokus. Mak Ayah, manusia ni dia tambah sikit fokus je. Sebab ini kajian psikologi. Dia kata apa? Kalau satu benda ada attention, ada fokus, ada perhatian, anak-anak dia masuk kepada store yang kedua dalam otak kita, namanya short term store. Fokus je. Anak-anak, Ustaz tanya balik awak soalan. Nama Ustaz duduk kat mana? Nombor telefon? Dekat mana perkataan jurulatih utama? Atas dia ada apa? Lepas benda utama? Lepas benda utama? Nadi ilmu. Lepas tu jurulatih utama. Ibu ayah, paling tidak kan, bila kalau dilupa masa exam, dia boleh imagine, dia boleh bayang. Okey, ini jawapan kat sini. Dia boleh dapat. Macam slide tu tadi. Kalau dilupa, dia boleh bayang. Okey, ni tempat dia, ni tempat. Dengan satu syarat je anak-anak yang awak buat tadi. Awak fokus saja. Awak fokus saja anak-anak, dia masuk pada short term store. Dalam exam UPSR, kawan saya jaga exam. Dia bertemu dengan seorang murid perempuan jawab soalan sambil tersenyum. Seronok jawab soalan. Bukan gila tau budak tu tau. Seronok jawab soalan. Habis jawab. Budak lelaki seorang tu pun senyum juga sampai habis exam senyum. Habis exam, cikgu tu tanya budak perempuan, "Dik, apa pasal kau senyum masa exam?" Cikgu dia kata, "Soalan yang saya jawab saya dah jumpa banyak kali." Patut seronok. Tanya budak lelaki tu, "Yang kau ni asyik senyum daripada mula sampai habis, kenapa?" "Yelah cikgu, daripada langsung tak ada jawab, saya senyum, dapat agak pahala." Dia kata. Ada juga budak macam tu nanti tau. Dari mula sampai ke habis menegur orang je. Cikgu lalu lalang, "Assalamualaikum cikgu, Assalamualaikum cikgu." Tu kerja dia. Jawab tidak, tapi dapat kat pahala kan. Anak-anak, soalan ustaz, budak perempuan tu tadi tersenyum jawab soalan. Cikgu tanya kenapa dah tersenyum? "Saya dah jumpa soalan tu banyak kali." Soalan ustaz pada awak, lelaki perempuan, kenapa dia jumpa soalan tu banyak kali? Yes, latihan banyak kali. Tuan-tuan perempuan, saya test anak tuan-tuan perempuan. Anak-anak perempuan, lelaki perempuan, baca doa buka puasa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kata tangan. Baca bismillah. Laju sikit, lambat sangat. Nak malam dah. Baik, terima kasih. Siapa nama? Muhammad Alif. Alright, Alif, bila agak-agak je ya. Bila Alif mula hafal doa buka puasa? 6 tahun, darjah 1, darjah 2. Agak-agak. Darjah 1. Alright, kita ambil darjah 1. Alif hafal doa buka puasa darjah 1. Sekarang umur berapa tahun? 12. Darjah 1 umur berapa tahun? 12 tolak 7 berapa? 12 tolak 7 berapa? 5. Ayah ibu anak kita hafal doa buka puasa 5 tahun yang lepas. Betul? Masa darjah 1. Soalan ustaz pada awak anak-anak, kenapa awak ingat sampai sekarang? Yes. Ayah ibu, satu benda yang diulang banyak kali, dia akan masuk kepada store yang ketiga, namanya long term store. Satu benda yang berulang, ada latih to be, rehearsal. Ada saja rehearsal seperti doa buka puasa masuk pada long term store. Tengok anak kita jawab tadi, Allahumma laka sumna wa bika amanah. Tu jawab, kenapa doa tu dah masuk pada long term store? Ibu ayah, 40% saya minta itu, 2 benda je mak ayah kena buat dengan anak. Yang pertama, pastikan anak fokus. Nak fokus bukan susah. Ibu ayah, saya berhadapan dengan beratus anak tuan-tuan perempuan. Ramai ini tadi ni. Tapi punya sabar dengan anak budak-budak kan. Jaga sini, sana main, jaga sana bising. Memang kena sabar. Soal jawab dengan anak juga kena sabar. Ini beratus anak tuan-tuan perempuan. Ibu ayah,
Ibu ayah cuma seorang je anak kat rumah nanti kan. Seorang saja anak, takkan tak boleh nak pastikan anak fokus. Mak ayah tak perlu masa yang panjang. Kita ambil contoh besok pagi lah. Malam ni mungkin letih, besok pagi ambillah pukul 9 pagi. Try dulu dalam masa setengah jam, buka satu muka surat, anak baca. Lepas baca, ni cara jawab soalan ni. Lepas baca, terus jawab soalan. Katakan awak ambil masa 10 minit baca. Esok kena buat tau. Kalau boleh buat malam ni lagi cantik. Kalau awak tidur lambat sikit kan, boleh buat. Mak ayah, saya minta mak ayah berada sebelah anak-anak. Nak suruh anak fokus. Atas meja kosong je. Cuma ada buku, alat tulis. Kalau kata air pun satu cawan untuk diminum. Makanan-makanan tak ada. Handphone semua tutup. Jangan ada handphone. TV, radio semua tutup. Masa belajar bukan lama sangat pun, sejam je boleh lama pun. Bukan boleh lama sangat pun anak-anak kan. Mak ayah, dia tutup, yang lain-lain buka buku baca. Lepas baca 10 minit, terus jawab soalan. Yang ini saya minta mak ayah pastikan anak buat. Kalau anak boleh buat, saya tak ada masalah. Ni anak tak boleh buat. Duduk sebelah anak je. Anak pun jawab. Lepas tu, lepas dia jawab, kita cek jawapan. Tengoklah jawapan yang dia ada tu, cek jawapan. Ada yang salah. Bila ada yang salah, jangan terus buat pembetulan. Tutup balik buku, baca kali kedua. Seperti mana slide di tadi. Tak dapat, tengok kali kedua. Jawab kali kedua. Jawab, ada lagi salah. Jangan terus buat pembetulan tau. Baca pula kali ketiga. Sampai tak ada kesilapan. Anak-anak, boleh je sekali salah terus buat pembetulan. Boleh bukan tak boleh. Dapat juga jawapan. Tapi masuk tak pada long term store? Dia tak masuk sebab dia kena ada rehearsal. Latih to be, tengok banyak kali. Baru masuk pada long term store. Seperti mana saya buat dengan anak tuan-tuan perempuan tadi. Letih tak? Memang letih. Lagi beratus. Mak ayah anak seorang je balik rumah nanti. Sebab mak ayah anak-anaknya lulus. Bila anak lulus, kena buat kerja lebih sikit. Sebab saya minta 40% saja. Seperti mana saya buat dengan anak tuan-tuan perempuan. Mudah je. 2 benda saja. Pastikan anak fokus. Yang kedua, anak-anak buat latihan. Anak-anak percaya cakap ustaz. Cukup latihan awak, confident masuk exam. Anak-anak, video ni dah banyak orang tengok. Video ni dah banyak orang tengok. Saya nak tunjuk pada mak ayah je video ni. Alright, tak apa, sementara dia detect tu. Okey. Video ni dah banyak orang tengok. Alright. Kalau ada. Sebab setting dia dah lari tadi tu ya. Alright, tak apa, saya tunjuk satu video yang lain. Tapi lebih kurang sama video ni tadi. Tengok bagaimana pergerakan yang dia buat. Anak-anak tengok bagaimana persembahan yang dia buat dengan menggunakan manusia sahaja. Ini gambar digerakkan laju. Sebuah bank buat iklan di TV di Turki. Tengok bagaimana pergerakan dia. Binlerce Afganlı'nın kalbi Türkiye ile bir tartışıyor. Bu güç daha iyisini arıyor. Alright anak-anak, ada yang jatuh tak? Ada yang belaga tak? Keterantuk kepala ada nampak jatuh tadi? Anak-anak, kenapa dia tak jatuh? Kenapa elok je dia buat?
Dia praktis. Agak-agak berapa kali dia praktis? Oh, banyak kali. Sebelum dia buat persembahan masuk iklan TV, dia akan praktis banyak kali. Nampak confident dia buat. Sama juga dengan anak-anak, akan confident bila cukup latihan. Ibu ayah itu cuma 40% saja bagi pada anak. Tapi bayangkan ya, seulang balik mak ayah, cikgu bagi usaha 300%. Ini bukan anak cikgu ini anak murid cikgu. Anak cikgu dia dekat rumah, tapi dia buat dengan anak kita macam anak dia sendiri. Lebih daripada kita buat. Kalau dah cikgu buat lebih dengan anak kita, kenapa tak kita dengan anak kena buat lebih? Takkan nak bagi dengan anak 40% saja. Sepatutnya anak yang keluar dari lubang rahim kita, anak yang besar dengan tapak tangan seorang ayah, takkan nak bagi usaha 40%. Kita kena lebih daripada cikgu. Ibu ayah kalau bagi lebih, apa yang berlaku? Kita tengok satu video mak ayah, bagaimana seorang ibu, dia tak buat banyak pun, dia buat sikit je. Tapi yang sikit ini sangat memberi erti yang sangat besar kepada anaknya. Baik, tengok satu video bagaimana ibu buat pada anak, supaya nak bagi tunjuk pada mak ayah dia tak perlu buat benda besar-besar pun. Dia buat sikit benda ni, dia akan dapat yang sepatutnya. Ini dalam satu pertandingan nyanyian. Malakai umur 9 tahun masuk pertandingan nyanyian. And where are you from? London. Anak-anak tengok, anak-anak, ayah ibu tengok sama-sama. With my mum. Yeah, that's it. Are you a bit nervous? All right, Malachi. Good luck. Are you ready? Thank you. Dia gagal menghabiskan nyanyian dia. Nervous sangat, takut. Gagal menghabiskan nyanyian. Budak berumur 9 tahun. Baik, kita tengok cerita yang berlaku sebalik sebelum menyanyikan lagu ni. Before the break, Malachi Paul took to the stage. What's your name? Malachi. With my mum. One thing I'm worried about today is Malachi getting stage fright. He gets a bit nervous. Yeah, sometimes I get a bit nervous and get a stage fright. I remember that when he's backstage. Imagine me backstage. Oh my God. We find out in front of big audiences. I would normally be in front of him. Now he's got to face the music on his own, and that's the one thing that I'm worried about. Not one of the judges will love you. Yeah. Hopefully, even if he gets it a little bit shaky in the beginning, that towards the ending of it, he'll just sail through. If I just stop, I can just look at her and then... Ibu yang tahu di mana kelemahan anaknya. Baik, cuma gambar juri ni tak elok sangat lah. Dia pakai skirt. Yang juri tu jangan tengok tau. Dosa jangan tengok. Malakai yang nervous, dia gagal menghabiskan nyanyian dia. Alright, dia diberi peluang kali kedua untuk menyanyikan lagu yang sama. Tengok apa yang berlaku. Just relax and enjoy it, Malachi. This one.
heart became complete. Listen to the sound from deep within. It's only beginning to find release. Oh, the time has come for my dreams to be heard. They will not be pushed aside or turned into your own, cause you won't listen. Yang penting keputusannya akhirnya ke semua juri melepaskan dia untuk pergi ke next stage. Saya cuma minta maaf kepada mak ayah sebab dalam banyak-banyak video motivasi tentang kejayaan banyak orang putih lah. Orang Melayu ada tapi tak banyak. Okey, ada tapi tak banyak. Saya kena ambil juga daripada video-video luar sebenarnya. Baik mak ayah. Saya nak mak ayah fokus benda yang besar sikit kat sini sebenarnya. Baik mak ayah, anak-anak pandang ustaz semua. Alright. Mula-mula dia habis tak nyanyian tadi? Tak. Kemudian dia habis nyanyian tak? Baik, saya nak tanya anak-anak. Saya nak tanya anak-anak mak ayah dengar jawapan. Anak-anak, kenapa kali pertama tak habis nyanyian, kali kedua habis pula nyanyian? Apa yang mak dia buat atas pentas tu tadi? Alright. Awak, satu jawapan dia buat apa? Alright, bagi semangat. Lagi mak dia buat apa atas pentas? Pujuk. Lagi buat apa? Ya, awak nampak dia buat apa? Dia buat apa? Alright, dia peluk anak dia. Dia bagi kasih sayang pada anak dia. Dia buat benda sikit di atas pentas tu. Kalau mak ayah perasan, kali pertama dia nervous, takut. Kali kedua, bila mak naik atas pentas, mak buat apa tadi? Mak peluk. Lepas mak peluk anak tu, mak cium anak tu. Lepas tu mak kata apa? Jangan takut, mak dia dekat situ. Pandang mak dekat situ. Ibu ayah, istimewanya pelukan seorang ibu. Istimewanya perbualan seorang ibu. Istimewanya pandangan seorang ibu, sentuhan seorang ibu. Kali pertama dia nervous, dia dapat sentuhan, dia dapat perbualan, dia dapat pandangan dari seorang ibu, selesai masalah dia. Nampak tak mak ayah? Kalau kita fikirkan balik, rupa-rupanya anak kita, dia tidak memerlukan perkara yang terlampau besar dalam urusan hidup dia. Saya tak nak cerita anak-anak, isteri, ibu-ibu yang berada di belakang. Ibu-ibu isteri yang banyak mengadu dengan saya masalah suami. Ayah-ayah, percaya cakap saya. Setiap kali bertemu dengan isteri bila balik kerja, kalau kita bagi dia 3 benda pada isteri. Yang pertama, pandang isteri dengan penuh kasih sayang. Yang kedua, bercakap dengan penuh kasih sayang. Yang ketiga, peluk cium isteri dengan kasih sayang. Apa perasaan isteri kita, tuan-tuan? Apa perasaan ibu bila dapat isteri dapat 3 perkara dari suami setiap hari? Percayalah ayah ibu, anak-anak, awak tengok kalau benda tersebut berlaku pada ayah ibu awak, awak akan nampak muka ibu awak senyum, gembira. Jangan cakap anak ibu kalau dapat 3 perkara ini, cukuplah hadiah yang sangat istimewa setiap hari. Dia tak perlukan lagi duit belanja yang besar-besar, hadiah yang besar-besar.
Sebab dia dapat hadiah yang luar biasa daripada suaminya. Apatah lagi anak-anak, tuan-tuan, puan-puan. Apatah lagi anak-anak. Bertemu dengan anak, ciuman, pelukan, cukup membantu untuk UPSR. 40% saya minta pada mak ayah. Tambahkan sikit sahaja lagi mak ayah. Ya, anak degil, anak buat kesalahan. Dalam waktu kita denda anak, jangan lupa bagi kasih sayang. Dia dapat saja tuan-tuan sepenuh dari kita. Apa akan berlaku kepada anak kita tuan-tuan? Video saya terakhir untuk tuan-tuan perempuan semua. Video saya terakhir untuk tuan-tuan perempuan. Bila anak dapat kasih sayang daripada ayah dan ibu. Video yang biasa anak-anak kita tengok. Tuan-tuan, saya nak tutup sekali video ni. Tuan-tuan perempuan, video terakhir saya nak tunjuk pada tuan perempuan. Video biasa anak kita tengok. Dia dapat sempurna kasih sayang daripada ayah dan ibu. Apa yang akan berlaku pada anak kita? Anak-anak, tolong andaikan kamu berada dalam video ini, yang dipeluk itu kamu yang dipeluk oleh ayah ibu kamu pada saat ini. Dan andaikan yang dalam video ini mak ayah kamu, anak-anak, sempurna kasih sayang, apa akan berlaku? Dia sanggup bersujud kepada kaki ayah dan ibunya. Anak-anak tengok wajah ayah dan ibu, gembira dapat pelukan daripada anak. Gembira dapat pelukan daripada anak. Ayah ibu tengok muka anak kita, apabila dapat pelukan istimewa daripada ayahnya. Dia perlukan ini sebagai pelengkap kepada UPSR anak-anak kita. Ini pelengkapnya. Anak-anak awak tengok wajah ibu itu, wajah ayah yang dibacakan doa oleh anak-anaknya. Awak tak rasa gembira ke anak-anak tengok wajah ayah? Tenang wajah ayah. Tengok wajah ibu. Anak-anak, bila kali terakhir awak sungguh-sungguh cium tangan mak ayah awak, peluk mak ayah awak, awak cakap minta maaf pada mak ayah awak? Bila kali terakhir? Kebanyakan anak menghabiskan pada bulan hari raya tersebut. Pada hari raya lampau, hari raya hari tu minta maaf pada ayah. Lepas tu buat salah tak minta maaf pun pada mak ayah. Awak tengok wajah ayah, wajah ibu. Anak duduk sebelah minta ampun daripada ayahnya, daripada ibunya. Minta restu daripada ibunya. Anak-anak, awak tahu tak, sekarang ini ayah kamu dan ibu kamu yang berada di belakang menanti untuk merasai seperti mana yang ditengok dekat video ni. Anak-anak, ibu dan ayah awak sedang menanti anak datang untuk memeluknya sekarang. Awak faham tak Ustaz sebut apa? Sekarang ini mak ayah awak sedang menanti awak pergi ke belakang. Buat seperti mana abang ini buat dengan mak dia. Awak tak nak buat kan anak? Baik, kalau nak bangun semua, anak-anak perempuan cari mak ayah awak semua. Peluk mak ayah awak semua anak-anak. Kali ini ustaz nak awak pegang muka mak ayah awak, cium muka mak ayah awak anak-anak. Cakap minta ampun dengan mak ayah masing-masing. Minta ampun dengan mak ayah masing-masing. Ibu ayah bila anak datang, tolong cakap dengan anak, mak sayang, ayah sayang, bisik di telinganya. Baca Fatihah, tolong tiup pada ubun kepala anak kita. Baca Fatihah, tiup pada ubun kepala anak kita. Pergi pada mak ayah masing-masing anak-anak. Pergi pada mak ayah masing-masing. Mak ayah yang anak tak nampak, tolong bangkit cari anak masing-masing. Rebut peluang malam ini, leburkan segala dosa kita. Anak-anak minta ampun dengan mak ayah masing-masing. Ibu, ayah, ini peluang terbaik. Doa yang baik-baik, cakap baik-baik pada telinga anak kita. Pergi cari mak ayah masing-masing.
Duduk dengan mak ayah masing-masing. Pergi minta maaf dengan mak ayah masing-masing. Ibu ayah, tolong redhakan anak kita, ibu ayah. Cakap perkataan yang baik-baik dengan anak. Mak sayang, mak redha. Ambil masa, tak ada masalah. Ambil masa dengan anak masing-masing. Yang tak ada mak ayah, tak datang pada hari ini, anak-anak nanti balik ke rumah buat pada mak ayah masing-masing. Okey bang tau? Okey. Cium anak masing-masing, baca Fatihah, tiup pada ubun kepala dia. Cakap yang baik pada telinga anak kita. Cakap yang baik-baik. Ayah doakan elok-elok, berjaya. Awak cium mak ayah awak, anak-anak. Alright, dalam masa 2 minit saya nak habiskan ceramah saya. Tak apa, duduk dengan mayah masing-masing pun tak ada masalah. Boleh duduk dengan mayah masing-masing, tak ada masalah, duduklah. Baik, pandang saya saja mayah anak-anak semua. Saya nak habiskan ceramah saya pada malam ni. Akhirnya anak-anak, ayah ibu semua, apa sebenarnya yang anak kita perlukan dalam hidup dia? Ni antaranya. Dia perlukan kasih sayang, kita faham dia, kita terima dia seadanya, kita hormat dia, bantu dan pastikan anak selesa. Anak-anak semua pandang ustaz. Percayalah cakap ustaz, awak dah tunjuk semangat belajar, usaha dah sungguh-sungguh, tapi bila keluar result masih belum berjaya. Awak jangan risau, mak ayah tak marah awak, sebab awak anak yang baik dan usaha sungguh-sungguh. Mak ayah jangan marah ya, sebab keputusan itu milik Allah Ta'ala. Kita dah didik, anak masih belum berjaya, serah pada Allah, sebab kejayaan milik Allah, bukan milik manusia. Yang patut ayah kesali, mak ayah kesali kalau kita gagal mendidik anak. Tapi kalau dah didik, anak masih gagal, itu urusan Allah. Anak-anak, yang penting awak dah dapat pahala belajar sungguh-sungguh. Faham? Itu sebab hasil UPSR serah pada Allah. Sebab Allah terbaik menentukan berjaya atau gagal anak kita. Yang patut kita kesali sekali lagi sesebut, kalau kita gagal didik anak. Buat 4-5 benda ni pada anak kita, ibu ayah. Tak dapat buat semua, tolong jangan tinggalkan semua. Bermula malam ini mak ayah, kita akan berpisah dengan anak kita masa kita tidur nanti. Pastikan perpisahan dengan anak kita akhiri dengan salam anak kita. Cium anak kita, seolah-olah itulah pertemuan terakhir dengan anak kita, dengan pasangan kita. Andaikan begitu sahaja. Itu sebab setiap orang yang merasai kalau itu pertemuan terakhir, dia akan hargai pertemuan tersebut. Serupa juga pada malam ni anak-anak, kita akan berpisah dengan guru-guru kita. Pastikan perpisahan dengan guru kita sebentar nanti, awak salam betul-betul cikgu awak, minta maaf, minta redha daripada mak ayah. Saya minta ini saja tuan-tuan puan-puan, ibu ayah juga. Selebihnya jangan putus asa, usaha dan doa kepada Allah Ta'ala. Ayah ibu, selebih untuk anak-anak, ganjari anak-anak selepas UPSR. Kita bagi dia hadiah sebab usaha sungguh-sungguh. Dia masih belum berjaya, result belum dapat, tapi bagi ganjaran sebab berusaha bersungguh-sungguh. Ayah ibu, saya nak war-warkan program saya selepas UPSR. Saya tak dapat nak tayangkan poster, belum siap lagi. Tapi tuan-tuan boleh follow Facebook saya nanti, Bahtiyar Fitri Abdul Hamid. Saya cuma sebut tarikh saja. Program saya pada 7, 8, 9 Oktober, lepas habis UPSR dan PSRA. Saya buat satu camp di luar, di Hulu Langat. Camp Permata Cinta Ilahi fokus kepada jati diri Muslim, jati diri anak kita. Ada aktiviti dia solat dalam hutan, ada aktiviti dia masak-masak kat situ, ikhtiar hidupnya, macam-macam aktiviti untuk anak tuan-tuan perempuan. Program selepas UPSR sebagai ganjaran untuk anak tuan-tuan perempuan pada 7, 8, 9 Oktober. Boleh follow saya dekat Facebook saya akan updatekan.
termasuk juga boleh WhatsApp saya, masuk grup Telegram saya. Saya akan berikan pada tuan-tuan perempuan. Apa pun tuan-tuan perempuan semua, terima kasih banyak-banyak. Anak-anak bagi tu pegang nguruh pada ayah masing-masing semua, anak-anak semua. Terima kasih. Mudah-mudahan pengorbanan malam ini Allah ganjari di akhirat nanti. Tak dapat kejayaan dunia, akhirat nanti insya-Allah. Anak-anak, ayah ibu, kita bagi tumpukan kepada guru-guru dan PIBG Sekolah Kebangsaan Taman Bukit Subang. Terima kasih banyak kepada guru-guru dan juga PIBG. Yang terakhirnya ayah ibu, guru-guru, tumpukan anak-anak istimewa kita, anak-anak tahun 6 SK Taman Bukit Subang. Tahniah pada anak-anak semua. Tepang gemuruh untuk anak semua, anak-anak semua. Ustaz bagi hadiah pada awak semua sebab dapat dengar ceramah ustaz dengan baik. Angkat tangan kanan semua. Anak-anak semua angkat tangan kanan. Termasuk mak ayah angkat tangan kanan. Letak kat bahu kiri semua. Tepuk bahu kiri. Yang lelaki sebut good boy. Bapak pun sebut good boy, tak ada masalah. Ibu-ibu, anak-anak, perempuan good girl. Tak semangat. Yang lelaki, perempuan, tepuk bahu kawan sebelah, good friend. Tepuk bahu kawan sebelah, good friend. I love you friend. Anak-anak boleh follow Ustaz dekat Facebook, Instagram dan juga Twitter Ustaz. Nama Ustaz sama je, Fathul Fitri Abdul Hamid. Alright, Ustaz doakan awak berjaya insya-Allah dalam UPSR. Amin. Dan anda berjaya dunia dan juga akhirat. Amin. InsyaAllah kita bertemu dalam syur. Anak-anak, ibu ayah, saya ucap terima kasih kepada pihak sekolah dan juga PIBG. Puan Sally yang jemput saya. Okey. Yang jemput saya tu ada kat belakang tu. Dia masuk dalam guru usrah saya tu. Dia banyak kali, sebenarnya saya ada program pada malam ni, tapi sebab sekolah ni confirm awal, yang kedua tu dia lambat confirm kan. Saya ambil yang sini dululah. Walaupun jauh saya datang jugalah kat sini. Sebab saya tahu Taman Bukit Subang Perak akan datang ramai insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak. Minta ampun, minta maaf. Selangkap pantun daripada ustaz. Boleh? Bangun pagi, gosok gigi, pakai bedak, wangi-wangi. Salah silap, I'm sorry. Lain kali kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.